Hai, Assalamualaikum. Nama saya Khairul Anwar bin Makruzi dan hari ini saya akan bincangkan tentang meneliti struktur kuasa dalam wacana novel-novel Melayu. Terutama sekali saya ingin ucapkan Selamat Hari Raya, Ma'azir Batin. Berbalik pada topik yang kita ingin bincangkan pada hari ini, iaitu meneliti struktur kuasa dalam wacana novel Melayu. Terutama sekali saya ingin bincangkan tentang definisi wacana. Apa itu definisi wacana? Menurut Asma Haji Omar pada tahun 1982 menyatakan definisi wacana sebagai satu unit bahasa yang melebihi batas ayat, di mana sejumlah ayat itu memperlihatkan perhubungan dan pencabahan idea dari satu ayat ke ayat yang baru secara berturutan. Ianya lebih kepada bidang linguistik lah, semantik dan nahu bahasa yang tertinggi dalam bidang bahasa Melayu. Contoh ayat lah, saya bagi je. Buku itu kepunyaan Ali. Ali membaca buku itu setiap kali sebelum dia tidur pada waktu malam. Maknanya subjek buku itu menjadi pencabahan idea dan ayat, seterusnya, rentetan dan turutan. Okey, yang kedua, definisi wacana dikatakan sebagai wacana lisan. Yang tadi tu penulisan, yang ni lisan, iaitu bahasa perbualan yang dikatakan sebagai wacana empirical. Wacana sebegini boleh dilihat dalam situasi, contohnya wacana tentang pendidikan, kesihatan, di mana tenaga mengajar yang berpengetahuan luas dalam bidangnya akan mengajar subjek itu untuk para pelajarnya saja. Contoh, apa itu biologi? Biologi itu menganalisis struktur dalaman organ katak contohnya lah. Dan dia hanya berinteraksi dengan pelajar biologi, guru biologi kepada pelajar biologi. Itulah perhubungannya. Yang ketiga, pendekatan ni, wacana yang ini lagi serius sikit lah, kritikal, di mana definisi wacana bagi Michel Foucault sangat beza, di mana beliau mendefinisikan wacana sebagai unit bahasa yang bukan sahaja dijadikan alat untuk berkomunikasi, tapi satu sistem pemikiran yang melibatkan sejarah, politik, yang menyebabkan ianya berlaku penyebaran, satu alat penyebaran ideologi. Ideologi iaitu seterusnya, dia lebih kepada karya teks, berhubungan karya teks dengan sosiologi dan latar masyarakat lah. Ianya digajikan berdasarkan ideologi kuasa yang melibatkan individu dan institusi yang mempunyai kuasa untuk bentuk dan mengawal peradaban manusia berdasarkan ideologi. Maknanya ideologi penting lah dalam wacana bagi Michel Foucault ni, iaitu bagi dia wacana ni berfungsi untuk memaksa dan mempengaruhi masyarakat tentang ideologi yang diperkenalkan oleh seseorang atau institusi yang mempunyai kuasa, iaitu kuasa yang melibatkan ideologi untuk mempengaruhi manusia secara halus, tersirat, tersurat, sama ada daripada karya teks, ucapan dan sebagainya. Isu kuasa ni melibatkan inequality, iaitu seperti sexism, racism, classism dan sebagainya, yang melibatkan hegemoni, perkauman, isu sosial, ekonomi dan politik. Wacana ni bertujuan untuk menonjolkan kebolehupayaan seseorang pengarang yang bertindak sebagai pewacana yang memanfaatkan bahasa sebagai praktis sosial dalam karya penulisannya. Begitu juga pemimpin, perhubungan pemimpin dengan rakyat, perhubungan pengarang dengan pembaca, iaitu bagaimana pengarang tu nak menyampaikan ideologi, bagaimana pemimpin tu nak menyampaikan ideologi tanpa secara paksaan yang keras, secara halus. Pada pendapat Norman Folklore pada tahun 1989,
Wacana boleh dikatakan suatu bentuk natural atau bebas untuk dinilai. Ianya bertindak balas dengan ideologi, sistem atau penilaian, kepercayaan dan tingkah laku sosial. Dan ianya melibatkan sejarah sebagai contoh untuk memperjelaskan isi penting bagi wacana tersebut. Dalam isu ni, saya memilih novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur, iaitu karya Christmas pada tahun 1982. Iaitu saya mendapati banyak ideologi dan wacana yang digunakan oleh pengarang secara halus, tersirat dan tersurat. Seterusnya, kita akan kembali kepada slide untuk menerangkan apa itu wacana dan kuasa yang terdapat dalam novel Saudagar Besar Kuala Lumpur. Tapi sebelum tu, saya ingin terangkan sikit tentang sinopsis dan biodata pengarang bagi buku novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Christmas atau nama sebenarnya ialah Kamaluddin Muhammad. Dia adalah tokoh yang tidak asing lagi dalam dunia kesusastraan Melayu di Malaysia. Cerpen, novel dan esei beliau telah mendapat perhatian yang meluas. Pada tahun 1981, beliau menjadi tokoh pertama yang menerima anugerah sastra negara daripada kerajaan Malaysia. Novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur memaparkan persoalan tentang kemunculan saudagar Melayu dan giatnya gerakan dakwah Islamiah di kalangan golongan muda, generasi muda. Ya Allah, sama. Antara ideologi kuasa dalam wacana novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur ialah pengarang ingin menyampaikan tentang wacana pasca kolonial, iaitu pengarang ingin sampaikan tentang masyarakat Cina yang mendominasi bidang perniagaan di tanah Melayu suatu ketika dahulu. Dalam novel ini, kita boleh lihat di mana Datin Tan yang memandang rendah terhadap orang Melayu. Datuk Tan, iaitu suaminya, merupakan rakan kongsi kepada Encik Muhammad. Encik Muhammad ni orang Melayu yang berjaya, saudagar besar dari Kuala Lumpur. Dan saya mendapati bahawa antara dialog yang mencerminkan stigma masyarakat Cina yang memandang rendah terhadap orang Melayu iaitu dialog Datin Tan. Dia cakap macam ni: "Saya tidak lihat ada orang Melayu menjadi saudagar besar seperti orang kita. Dan saya tak pernah dengar mereka pernah berkongsi dengan orang kita. Saya kira mereka ni bukanlah orang perniagaan." Dari situ kita boleh lihat di mana pengarang ingin menyampaikan tentang ideologi di mana masyarakat Melayu mesti menceburi bidang perniagaan dan menepis dakwaan orang Cina yang mendominasi bidang perniagaan di tanah Melayu. Dan sekarang ni masyarakat Cina yang monopoli perniagaan kita kan. Wacana kuasa yang seterusnya melibatkan isu perkauman di mana pengarang ingin menyampaikan pada waktu ketika itu keturunan Said dan Sharifah ini, seperti kita tahu, keturunan orang Arab, menganggap diri mereka lebih bagus daripada keturunan orang Melayu. Dan dialog ini membuktikan pada muka surat 32 dalam buku ini, "Awak nak bersyarah pula tengah-tengah malam ni. Jahid tu bukannya Syed Mahani yang Sharifah. Punglu Mahmud dan isterinya itu bukannya Said dan bukan Sharifah. Kita lah yang Said. Tan Sri Said Aris dan Sharifah, Puan Sharifah Muinah. Manalah logik cakap awak ni?" Buktinya, pengarang ingin menyampaikan tentang perbezaan dua darjat keturunan Said dan Sharifah, dan orang Melayu tidak boleh dikahwinkan, tidak boleh disatukan. Dan ini menimbulkan persoalan mengapa hal begitu boleh terjadi. Bagus sangat ke keturunan Said ni? Alim ke?
Dan pada pendapat saya, pengarang ingin menyampaikan tentang ideologi pada ketika itu mementingkan darjat dan keturunan yang baik, kaya dan miskin tidak boleh disatukan dalam satu mahligai cinta. Wacana yang seterusnya ialah wacana dasar ekonomi baru, di mana pengarang ingin memperlihatkan rancangan dasar ekonomi baru yang diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia pada waktu itu, iaitu rancangan Felda. Seperti yang kita tahu, rancangan Felda ni diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak, dan ianya untuk membasmi kemiskinan rakyat Malaysia pada waktu itu. Dan dalam novel ni saya mendapati bahawa rancangan Pakatan Encik Mohamad dengan Wabi Muhammad Yusof yang menyuruh orang kampung Pulai untuk berpindah ke rancangan Felda, sekaligus memajukan ekonomi mereka dan mempunyai pekerjaan yang tetap, rumah yang selesa dan memiliki tanah. Pada masa yang sama, rancangan tersebut bukanlah untuk kepentingan masyarakat, tetapi ianya untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan untuk Cik Mohamad dan Wabi Muhammad Yusof. Cik Mohamad ni dia pentingkan kekayaan dan dia ingin membina syarikat pelombongan di kampung Pulai dengan cara memindahkan orang kampung rancangan Felda. Dan Wabi Muhammad Yusof ni untuk meraihkan pengaruh, untuk mempengaruhi fikiran orang kampung, di mana dia ingin meyakinkan yang dia wakil rakyat yang berjaya dan berjiwa rakyat. Contoh dialognya ialah, ini diambil daripada dialog Sudin yang dia bercakap, "Saya bercakap bagi pihak syarikat Lembah Tualang. Katanya, seperti ibu bapa, adik-adik, akak-akak sekalian maklum, syarikat Lembah Tualang melalui pengerusinya Encik Mohamad telah berjanji akan membeli tanah sesiapa yang akan masuk rancangan Felda. Encik Mohamad juga bagi pihak keluarga Datuk Indra Mahmud telah berjanji akan memberi sagu hati ganti rugi rumah dan tanaman kepada siapa yang menumpang di tanahnya. Mereka yang menumpang di tanah orang lain juga akan diberi sagu hati ganti rugi sama seperti yang diberi kepada mereka yang menduduki tanah keluarga Datuk Indra." Dan ini memperlihatkan kuasa kelicikan Encik Mohamad dan Wabi Muhammad Yusof yang menindas orang kampung. Dan seterusnya ialah, akhir sekali, pengarang ingin menyampaikan tentang wacana dakwah, di mana kita melihat pada watak Lebay Makrub. Lebay Makrub ni seorang pemuda kampung yang berjiwa dakwah, suka dakwah orang kampung. Dan dia seorang yang tidak ingin menjualkan tanah arwah ayahnya kepada Encik Mohamad untuk Encik Mohamad membina syarikat pelombongan di kampung tu. Dakwah di sini kita melihat yang di mana Lebay Makrub ni memperjuangkan jalan Allah, di mana dia tidak ingin menjualkan tanah arwahnya itu. Sebaliknya, tanah itu diwakafkan untuk dijadikan surau atau bangsal untuk pekerja Encik Mohamad berehat atau beramal ibadat. Dan impak pada idea wacana ini, watak Encik Mohamad ni dia terkesan dengan cadangan Lebay Makrub dan merasakan dirinya jahil, mementingkan kekayaan berbanding mencari jalan Allah. Dan dia mula sedar kekayaan dan kejayaan itu tak akan teguh jika tiadanya pegangan agama. Antara dialognya ialah, kita boleh lihat pada dialog Lebay Makrub yang mencadangkan tanah itu diwakafkan. "Kalau tidak menjadi masalah saya mahu cadangkan begini." Lebay Makrub bercakap dengan amat yakin seperti Encik Mohamad sudah pun setuju menerima tanah itu sebagai wakaf.
Bila usaha lombong dijalankan, Encik Mohamad tentu akan mendirikan bangsal atau rumah tempat tinggal bekerja. Bukan begitu? Dan saya percaya Encik Mohamad akan mengambil anak-anak Melayu menjadi pekerja. Elok kalau pekerja itu mempunyai sebuah surau. Kalau tidak, tentulah mereka akan jadi liar pula. Menjinakkan para pekerja dengan kegiatan agama selalu lebih berkesan dari kegiatan lain. Bukan begitu? Betul, sampuk Imam Sa'ad. Kesan kuasa dakwah itu telah menjadikan Encik Mohamad berubah dan mula mendekat dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey korang, kalau korang suka video ni, jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa komen banyak-banyak tentang apa kekurangan dan apa perlu ditambah baik dalam video ini. Okey, Assalamualaikum. Bye. Bye.